Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, hari ini kita mulakan kelas dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan diberkati oleh Allah insya-Allah. Okey, hari ini perbincangan sahaja. Perbincangan latihan pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Jadi buka buku modul inspirasi kamu tu, kelas 302, hari ini hari Jumaat 2 hari bulan 7, bab yang ke-9. Standard pembelajaran 9.1.2 dan 9.1.3. Okey, buku modul inspirasi. Latihan muka surat 99 soalan 3A dan muka surat 100 soalan 1, 2 dan 3. Baik, boleh buka buku masing-masing. Ini soalan muka surat 99. Muka surat 99. Yang cikgu tinggal muka surat 99 soalan 3A. Okey, jadi kita buat sama-sama soalan 3A. Arahan dia adalah tulis persamaan berikut dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dia bagi satu persamaan, dia suruh kamu jadikan dia dalam dua bentuk. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi kita salin dulu persamaan yang diberi. Soalan 3A, persamaan yang diberi Y sama juga dengan 4X tolak 6. Ini bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dia suruh kita tukar pada AX tambah BY sama dengan C dulu yang pertama. Okey, baik. Cara dia adalah yang ini, yang pertama 4x mesti pergi ke sini dahulu. 4x pergi sana. 4x kita bawa pergi sana. Okey, bawa pergi sana dia jadi negatif 4x. Tambah y. Y salin saja balik sama dengan negatif 6. Jadi negatif 6 ni, macam mana kita nak jadikan dia 1? Nak jadikan dia 1, kita kena bahagikan dengan diri dia sendiri. Apa diri dia sendiri? Negatif 6. Ini pun kita bagi negatif 6. Ini kita bagi negatif 6. Okey, negatif 4 bahagi negatif 6. Kalkulator guna kalkulator. Okey, negatif type. Negatif 6. Sorry. Bawah ni negatif 6. Kita tak nak nombor perpuluhan. Kita tekan D/C ni. Jadi 2/3. Okey, 2/3. Dia tak jadi dah negatif sebab negatif. Bahagi negatif dia jadi positif. Okey, dia jadi 2/3. Jangan lupa X tambah. Ini tambah Y tolak 6 dia jadi negatif Y. Tambah dengan negatif dengan positif, bila kita bahagi dia jadi negatif. Sama juga dengan negatif 6, negatif 6. Guna kalkulator. Kalau nombor negatif nak selamat guna kalkulator. Pasal kamu memang boleh guna kalkulator. 1. Okey, 1. Negatif 6 dia jadi 1. Jadi kita dah tukar dia pada bentuk yang pertama, iaitu 2x per 3 tolak y per 6 sama dengan 1. Dia dah jadi bentuk dia dah jadi bentuk yang pertama. Yang ni 2x per 3 tolak 6 sama dengan 1. Ni. Ni. Ini dulu. Okey, daripada ini kita boleh tukarkan dia kepada
Kita tukarkan dia kepada apa? Kita nak tukar pada AX tambah BY sama dengan C. AX tambah BY sama dengan C. Jadi salin yang ini, ambil yang ini dah ini memang dah jawapan dia untuk bentuk yang pertama. Kita salin je balik bentuk yang kedua. Ini bentuk pertama. Jadi nak jadikan bentuk yang kedua, kita salin balik. 2/3x tolak y per 6 sama dengan 1. Kalau untuk bentuk ax tambah by sama dengan c ni, dia tak nak ada penyebut di bawah. Jadi kita kena, penyebut ni kena samakan dulu. Baru kita boleh alih dia ke sebelah kanan. Jadi macam mana nak sama? 3 tu kita boleh darab dengan berapa dapat 6? 3 boleh darab dengan 2. Boleh dapat 6 darab 2. Okey. Yang sebelah sini jangan kacau apa. Sebab kita nak ubah penyebut yang ini saja. Okey, baik. 2 darab 2 kelas. 2 darab 2 4x. Perkan dengan 6. Perkan dengan 6. Okey. Tolak. Ini salin saja balik y per 6 sama dengan 1. Okey, dah penyebut dia sama, kita gabung je terus. Gabung 4x tolak y perkan dengan 6 sama dengan 1. Baik, bila keadaan macam ni, kita dah boleh ambil 6 ni pergi ke sebelah kanan. Melalui sama dengan, jadi kena dah darab. Ini bahagi 6 pergi sini, jadi dah darab. Okey, kita darab lah. Kita darab. Macam mana kita nak darab? Okey, cikgu buh divider situ sikit. Tengok sebelah sini Okey. Kita akan darab 1 darab 6. Jadi salin balik 4x. Kita salin balik 4x. X tolakkan dengan y sama juga dengan 1 darab 6 6. Okey, 4x tolak y sama dengan 6. Jadi dia dah dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Ax tambah by, depan y ni ada 1 sama dengan 6. Walaupun sini dia punya bentuk am dia tambah, tapi kalau dia tolak, kamu kena tulis tolak tau. Jangan ubah dia. Ikut saja yang ni. 4x tolak y sama dengan 6. Okey. Baik. Yang seterusnya, ini adalah bentuk yang kedua. Ni bentuk yang kedua. Itulah bentuk dia. Faham? Kalau macam yang ini kan, ini kita nak buat terus pada ini dulu pun boleh. Tapi yang ni cikgu bahagikan dia terus dengan negatif 6. Supaya kamu tak keliru nak alihkan negatif pula ke sini macam mana kan. Jadikan dia bentuk x per a tambah y per b dulu sama dengan 1. Barulah kita jadikan dia ax tambah by sama dengan c. Mana-mana pun boleh asalkan kamu ubah pada dua bentuk ni. Ni bentuk yang ketiga. Dia ada 3 bentuk persamaan garis lurus ni. Jadi kita dah ubah dijadikan dia 3 bentuk persamaan yang sama. Okey. Itu untuk muka surat 99. Jadi kelas, boleh cek jawapan kalau betul kan. Jika betul, tanda. Kecil je. Gitu. Kalau salah, buat pembetulan. Pembetulan buat macam mana? Buat guna pen selain daripada pen yang ada kat sini. Contoh ni cikgu guna merah ada, biru ada, hitam ada. Jadi bila pembetulan, cikgu pun tulislah warna hijau. Maksudnya cikgu tahulah. Yang warna hijau ni pembetulan. Okey, kalau salah pembetulan. Kalau betul, tanda. Tanda betul. Okey, untuk muka surat 100. Muka surat 100, baca arahan. Cikgu tinggalkan kamu kepada A. Soalan 1A. Tentukan sama ada titik yang berikut terletak pada garis lurus Y sama dengan 3X tolak 4.
Semalam kita dah belajar. Sama ada dia terletak titik yang diberi ada atau tidak dekat garis lurus Y sama dengan 3X tolak 4. Jadi kita buat A titik Q. Titik Q soalan 1A. Q dia bagi negatif. Okey, dia bagi Q tu negatif 5, negatif 19. Okey. Dan persamaan masih lagi ambil persamaan yang ini Y sama dengan 3X tolak 4. Tulislah. Samaan dia adalah Y sama dengan 3X tolak 4. Baik kelas. Ini titik dia bagi. Q titik. Negatif 5X, negatif 19Y. Kita baca X dulu baru kita baca Y. Jadi tulis sikit atas ni supaya kita tak keliru nanti. Ini X, ini Y. Jadi bulatkan sahaja Y, gantikan letak di atas dia negatif 19. Negatif 19 dan X kita letak negatif 5. Okey. Langkah seterusnya ialah kita akan salin balik yang ini dengan nilai yang baru yang warna biru tu. Kita akan salin balik tapi beza dia ialah kita gantikan dengan nilai yang warna biru. Okey, kita buat. Tengok cikgu buat. Y dah digantikan dengan negatif 19. Tidak ada lagi Y di situ. Tak perlu tulis Y. Sama juga dengan 3 dalam kurungan. Negatif 5. 3 dengan negatif 5 dan kurungan ni baru maksud dia darab. Tolak 4. Baik, kita nak tahu jumlah ini semua ni, ini di sebelah kanan kamu ni sama atau tak dengan negatif 19. Kalau sama, kita boleh buktikan bahawa titik Q berada pada garis lurus Y sama dengan 3X tolak 4. Kalau tak sama, dia tidak berada pada garis lurus tersebut. Jadi, cikgu sarankan bila ada nombor negatif ataupun macam ni, guna kalkulator. Okey, 3 negatif 5 tolak 4. 3 negatif 5 darab negatif 5 tolak 4. Sama tak? 3 darab negatif 5 tolak 4. Jadi klik je jawapan dia berapa. Jawapan dia negatif 19. Okey, jadi sebelah kiri kita negatif 19. Okey. Sebelah kanan juga jumlah dia tadi negatif 9 kiri kanan. Kiri kanan. Juga negatif 19. Jadi keputusan yang kita dapat kanan, kiri dan kanan sama. Kalau sama nak buat macam mana? Kalau sama buatlah ayat. Buat ayat macam ni. Q terletak pada garis lurus itu. Buatlah ayat dia. Q terletak pada garis lurus itu. Garis lurus itu tu apa? Tulisan cikgu tak ni kamu rujuk pada buku. Okey, Q terletak pada garis lurus itu, iaitu Y sama dengan 3X tolak 4. Sebab dia sama. Okey, itu untuk soalan A. Cek balik jawapan. Betul sila tanda betul lah. Dan kalau salah buat pembetulan. Untuk soalan muka surat 100, soalan 1A. Okey, kelas. Kita pergi kepada 2A dan B. 2A dan B. A dulu. Okay, A. Dua A. Titik yang diberi adalah T43. Dan persamaan yang kamu kena, persamaan garis lurus dia adalah 3X
Ini bentuk AX tambah BY sama dengan C 3X tambah 4Y sama juga dengan 24. Okey. Baik. T43. Jadi, langkah yang pertamanya, tulis atas ni, ini X, ini Y. Supaya kita tak keliru nanti. Jadi, masukkan sahaja dalam persamaan ni. Ini, masukkan dalam persamaan ni. Bulat, X dia berapa? X dia 4. Y bulat, X dia berapa? Y dia 3. Okey, jadi salin balik kelas. Salin balik 3, sudah tidak ada X, dia gantikan dengan 4. Okey, tambah 4 gantikan dengan 3. Sama juga dengan 24. Ini belah kanan jumlah dia 24. Jadi sekarang ni kita nak tahu yang ini jumlah dia sama ke tak dengan 24. Okey, 3 darab 4 tambah 4 darab 3. 3 darab 4 tambah 4 darab 3. 3 tambah 3 darab 4 tambah 4 darab 3. Sama tak? 3 darab 4, 4 darab 3. Okey, baik. Berapa? Kalkulator kita dapat 24. Jadi hasil tambah yang ini semua ni, hasil tambah dia adalah 24. Jadi yang sebelah kanan ni, kita turunkan nilai dia juga sama dengan 24. Jadi sama. Bila sama, buat ayat lah. Buat ayat T terletak pada garis lurus itu. Okey. Kita dah buktikan lah. Terletak pada garis lurus itu. Kita dah buktikan dengan menggantikan X dan Y pada titik T pada persamaan garis lurus yang diberi 3X tambah 4Y yang sama dengan 24. Keputusan yang kita dapat kiri dan kanan dapat 24 dan 24 sama. Jadi T terletak pada garis lurus itu. Okey. Untuk soalan 2A. Pergi kepada cek jawapan Cek jawapan. Okey, soalan 2A selesai. Sekarang pergi kepada soalan 2B. Soalan 2 ni cikgu tinggal 2 kat kamu. Pasal dia masukkan nilai je kelas. Baik, soalan 2B kelas. B titik yang diberi adalah U dan negatif 2 dan 6. Okey. Sama juga ambil yang ini Ambil yang dia dah bagi ni. Nombor 2 ni 3X tambah 4Y sama dengan 24. Okey. 3X tambah 4Y sama juga dengan 24. Jadi kita gantikan nilai. Ini X, jangan lupa tulis, takut kamu keliru nanti. Kita akan baca X dulu baru Y untuk titik. Okey, bulatkan X. X berapa? X negatif 2. Bulatkan Y. Y berapa? Y 6. Okey. Jadi, langkah seterusnya salin balik, gantikan X dengan negatif 2. Tambah 4, salin balik, gantikan dengan 6. Sama dengan 24. Okey. Jumlah di sebelah kanan dia dah bagi 24. Jadi kita nak tahu jumlah inilah. 3 darab negatif 2 tambah 4 darab 6. 3 darab negatif 2 tambah 4 darab 6. Cek balik. 3 negatif 2 tambah 4 darab 6. Okey, good. Jadi jawapan dia berapa? 18. Kita dapat 18. Kita dapat 18. Jadi 18 di sini, 18 jumlah yang kita dapat. Ini 24. Jadi tidak sama dengan. Bila tidak sama, kiri dan kanan tidak sama. Keputusan yang kita buat adalah U tidak terletak pada
Tak cantik tu saya cikgu. Kamu buat ayat kamu lah. Tidak terletak pada garis lurus itu. Okey. Jadi kamu buat ayat, cek balik ayat kamu sama ke tak dengan cikgu. Untuk B tidak sama. Okey. Selesai B. Kita pergi kepada muka surat 100. Cikgu tinggalkan soalan 3A. 3A pula. Jadi, tengok 3A. Soalan 3A. Apa nama titik? Nama titik dia W. Iaitu 15 dan negatif 16. Baik kelas. 15 dan negatif 16. Jadi, kita salin je balik apa persamaan garis lurus yang diberi pada kita untuk soalan nombor 3. X per 3 tambah Y per 4 sama dengan 1. Salinlah yang tu. X per 3 tambah Y per 4 sama juga dengan 1. Okey. Jangan lupa di sini X, di sini Y. Baca X, X 15. Tulis. Baca Y negatif 16. Jangan lupa negatif tu. Penting negatif. Negatif tu kalau kamu tertinggal, jumlah dia akan jadi lain tau. Jawapan dia tak sama. Walaupun nampak negatif tu kecil, dash macam tu je. Baik, kita salin balik. 15 gantikan dengan X tadi dah tak ada X per 3. Tambah dia jadi tolak lah. Tolak sebab negatif tu kan. 16 per 4 sama juga dengan 1. Okey. Sama juga dengan 1. Jadi guna kalkulator lah. Kelas 15 per 3 tolak 16 per 4. 15 per 3 guna kalkulator masing-masing. 15 per 3 tolak. Kita tolak dia dengan negatif. Kita tolak 16 per 4 kan. Ya ke? Tengok balik. 15 per 3 negatif tolak 16 per 4. Dapat 1. Dapat 1. Jadi jumlah ini kita kira turunkan ke bawah 1 sama juga ini turunkan ke bawah 1. Jadi dia samalah. Kanan kiri dan kanan sama. Okey, sama. Jadi kamu buat keputusan W terletak pada garis lurus itu. Terletak pada garis lurus itu. Itu untuk soalan nombor 3A. Jadi cek jawapan masing-masing. Kalau betul, tanda betul. Salah, sila buat pembetulan. Okey, siapa yang belum hantar gambar pada cikgu tu, hantarlah untuk cikgu record sebagai PBD kamu TP3 tahap 3 untuk standard yang ni, standard pembelajaran 9.1.2, 9.1.3 dan 9.1.2. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.